Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang, bersama saya Alfairez Jumurin. Tumpuan berita, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO 38 Yayasan Pencinta Amal meraihkan sambutan awal Tahun Baharu Cina bersama kanak-kanak Salvation Army dan Boys Home di Hotel Pullman pada Isnin. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah ketika ditemui media selepas menghadiri majlis tersebut berkata, sambutan seperti ini memberi peluang kepada golongan tersebut untuk turut sama merasai kemeriahan sambutan perayaan dengan suasana yang disediakan 38 Yayasan Pencinta Amal. Ianya sangat penting ya untuk sebuah masyarakat yang prihatin, mempunyai kerajaan yang prihatin, mempunyai NGO yang prihatin, terutama sekali terhadap kanak-kanak yang ditempatkan di institusi jabatan kebajikan seperti rumah kanak-kanak, kemudian Salvation Army Home dan sebagainya. These children, anak-anak ini adalah daripada berbagai latar belakang, mempunyai kisah sendiri ya. Dan kita perlu tunjukkan bahawa kita prihatin kepada mereka dan kita sediakan satu peluang dan ruang untuk mereka menikmati suasana yang ceria, terutama pada perayaan seperti Tahun Baru Cina dan juga perayaan-perayaan lain. Terdahulu semasa berucap, Datuk Seri Fatimah berkata beliau berharap lebih banyak NGO melakukan kerja amal seperti yang dilakukan 38 Yayasan Pencinta Amal yang telah banyak membantu rakyat yang memerlukan di Sarawak ini. And I would really hope that many more NGOs, as Wong has mentioned just now, would emulate the good work done by 38 Yayasan Pencinta Amal. Today is another, I think, I would say, maybe this is the first event that actually focus on our children. Today, Salvation Army children are invited to this pre-Chinese New Year celebration. Focusing on children is also another noble act. And as we all know, children who are placed at Salvation Army needs our attention. Berita seterusnya, momentum kemenangan gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak perlu dikekalkan dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 kelak. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata momentum sokongan rakyat Sarawak kepada GPS harus dibawa sehingga ke PRU15. Katanya lagi, kejayaan cemerlang memenangi 76 daripada 82 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dalam PRN12 Sarawak lepas mencerminkan sokongan padu rakyat Sarawak kepada kerajaan GPS. Tambah beliau, rakyat Sarawak perlu menyokong segala dasar perjuangan GPS dan kemenangan ini berkat kerjasama kuat dan jalinan kerjasama di kalangan masyarakat. Datuk Seri Fadilah berkata demikian semasa majlis malam apresiasi Pusat Hikmat Dewan Undangan Negeri DUN Setakan pada Ahad. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Setakan Datuk Hamzah Ibrahim dalam ucapannya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir bagi meraihkan kemenangan DUN Setakan pada PRN12 yang lalu. Berita di bawah. Sebanyak RM220,000 telah diluluskan bagi membangunkan pelbagai kemudahan untuk manfaat penduduk di Kampung Duyuh. Menteri Muda Pengangkutan 2 Sarawak, Datuk Henry Ginep berkata daripada jumlah tersebut sebanyak RM150,000 diperuntukkan bagi membina baru gelanggang futsal menerusi peruntukan projek transformasi luar RTP bagi tahun 2022. Manakala peruntukan di bawah dana projek kecil luar bandar MRP bagi tahun sama pula adalah untuk penambahbaikan rumah gawai sebanyak RM10,000 dan Balai Raya Kampung Duyuh sebanyak RM30,000 bagi kerja-kerja memasang siling dan dinding. Selain itu, peruntukan MRP berjumlah RM30,000 juga turut diluluskan untuk Jagoy Action Development Committee GADC. Beliau mengumumkan peruntukan itu semasa menghadiri program bersama Komiti Kampung Duyuh pada Ahad. Manakala dalam program santai bersama belia di Kampung Apar Bau pula pada Ahad, Datuk Henry memberitahu golongan belia masa kini perlu melengkapkan diri dengan segala pengetahuan untuk menjadi pemimpin pelapis bagi menerajui Sarawak pada masa depan.
Menurut beliau, barisan kepimpinan sedia ada khususnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tasik Biru mesti belajar untuk memiliki ciri-ciri kepimpinan yang berjaya serta menilai kemampuan diri. Selain itu, ujarnya lagi belia yang sudah mencapai usia 18 tahun juga perlu mengambil peluang mempelajari pelbagai kemahiran sebagai pemangkin pemimpin pada masa depan. Kita mengalun-alunkan beliau sebagai satu landasan untuk kamu mempelajari menjadi pemimpin masa depan. Pemimpin sekarang akan bertukar ganti, maka beliaulah yang akan mencorakkan platform kepimpinan negara kita. Jadi pada masa mengundi nanti, jadilah dengan baik, jadikanlah sebagai beliau mempunyai pemimpin yang boleh bersama-sama dengan pemimpin yang sedia ada sekarang, yang sepertinya pemimpin GPS lah. Betul tidak? Jangan lupa itu. Pilihlah kerajaan dan pimpinan yang betul-betul menjaga rakyat dan negara dan negeri kita. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru memberitahu akan meluluskan pembinaan sebuah dewan seberguna dengan gelanggang badminton dan gelanggang futsal untuk Kampung Apar sebagai tapak yang sesuai telah dikenal pasti. Berita diteruskan dengan sambutan pelbagai jenis perayaan termasuk Tahun Baru Cina di Sarawak merupakan simbolik keharmonian masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas Muhammad Razi Sitam berkata Sarawak sangat bertuah kerana sikap toleransi dan perpaduan kaum sesama masyarakatnya menjadi contoh kepada negeri dan negara luar. Ujarnya lagi ini dapat dilihat apabila musim perayaan masyarakat di Sarawak sentiasa meraikannya bersama, ibarat sebuah keluarga yang utuh. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan simbolik penyerahan limau Mandarin di Debak pada Sabtu. Dalam program berasingan, Muhammad Razi yang juga Menteri Muda Pembangunan Kesejahteraan Komuniti berkesempatan mengiringi rombongan skuad kasih sayang Kampung Bunge bagi menghulurkan sumbangan kepada salah seorang penduduk, Amit Omar yang cedera di kaki. Beliau juga telah meluangkan masa berbual dan turut menghulurkan sumbangan peribadi bagi meringankan beban ahli keluarga. Sejurus selepas itu, Muhammad Razi serta rombongan turut menziarahi ahli keluarga Abang Syamsawi Abang Aron yang menghidap penyakit komplikasi buah pinggang. Berita berikutnya, Bantuan Ibu Bersalin BIB yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak adalah untuk membantu dan memberikan bantuan kepada setiap ibu yang melahirkan anak kelahiran Sarawak. Inisiatif Bantuan Ibu Bersalin sebanyak RM450 itu bertujuan membantu keperluan ibu bersalin seperti membeli makanan sihat dan penjagaan diri semasa tempoh berpantang. Bermula tahun 2020 tanpa mengira bangsa, agama atau status sosioekonomi. Beberapa orang penerima bantuan ibu bersalin yang ditemui wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS meluahkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana bantuan tersebut menampung kewangan keluarga dan keperluan semasa. Kami dapat bantuan ibu bersalin. Kami dapat bantuan ibu bersalinnya selepas kami dalam tempoh sebulan lepas awana. Apa yang kami gunakan untuk duit bantuan ibu bersalinnya, kami gunakan untuk beli keperluan, terutamanya keperluan untuk anak kami lah yang baru lahir. Sebab memang banyak keperluan yang untuk baby yang baru lahir ya. Bank memang banyak terpakai. And then bantuan ibu bersalin tu pun sebenarnya mengurangkan beban kami lah, kami sekeluarga lah dari segi kewangan. Dengan bantuan ibu bersalin tu diberi oleh Kerajaan Negeri Sarawak tu, kami orang rasa sebagai ibu yang lepas beranak rasa dihargai lah oleh kerajaan. And then umpama macam hadiah daripada Kerajaan Sarawak kepada kami orang. Dan kami orang rasa macam special lah sikit diberi oleh Kerajaan bantuan ibu bersalin tu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri kerana telah memberi bantuan ibu bersalin kepada saya. Bantuan ibu bersalin itu telah memberi manfaat kepada saya dan anak-anak untuk masa depan anak-anak dan membesarkan anak-anak. Pada pendapat kami, bantuan ibu bersalin tu banyak kegunaan macam faedah lah untuk ibu bersalin, sebab ibu bersalin tu memerlukan kewangan yang banyak untuk membeli macam pampers, susu untuk anak-anaknya. Kami expect dengan Kerajaan Sarawak sebab mau beri bantuan seperti ya ibu bersalin
BKSS dan perniagaan, dan banyak lagi lah yang Sidak dapat bantu untuk rakyat dekat negeri tok. Dengan bantuan tok, rakyat pun rasa kurang bebannya untuk jalani kehidupan harian Sidak lah. Beralih dengan laporan COVID-19, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah meluluskan penambahbaikan ke atas prosedur operasi standard SOP sambutan Tahun Baru Cina 2022. Sehubungan dengan itu, pada tahun ini aktiviti tarian singa dibenarkan mengikut syarat-syarat yang digariskan di dalam SOP yang telah dikemas kini. Orang ramai boleh mendapatkan SOP sambutan Tahun Baru Cina 2022 terkini menerusi laman sesawang berikut. Di dalam pada itu, JPBN Sarawak menerusi laporan hariannya memaklumkan Sarawak sekali lagi merekodkan satu angka kes positif COVID-19 pada Isnin dengan 7 kes baharu dilaporkan di 4 daerah, menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini sebanyak 252,709. 7 kes tersebut dikesan melibatkan kategori 1 iaitu tiada gejala. Daerah-daerah yang dikesan ialah Subis 3 kes, Kuching 2 kes dan Miri serta Sarikeh masing-masing 1 kes. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sentiasa waspada di mana jua anda berada dan jangan lupa patuhi SOP yang telah ditetapkan serta segeralah dapatkan vaksin dos penggalak. Salam UKAS.